yang dimasukkan dengan orang yang bid'ah, orang yang buat bid'ah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kata Nabi, setiap perkara muhdatsah. Muhdatsah ni perkara yang baru. Yang baru dibuat. Kata Nabi, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat dalam neraka. Ini hadis dipanggil hadis apa? Hadis yang umum. Dalam bahasa Arab, kalau sebut kullu maksudnya setiap. Tapi dalam kaedah usulul fiqh, kalau ada kullu, maka akan dapatlah makna kullu semua tu, selagi mana tidak ada hadis lain ataupun nas lain yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan. Contoh kita kata, semua orang atas dunia ni percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak ayat tu? Kita kata betul ayat tu, sebab ada kecuali. Ada kecuali orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tu mereka terkecuali. Macam dalam hadis ni Nabi kata setiap perkara yang bid'ah, kullu kan semua masuk. Maknanya segala benda yang baru termasuk dalam perkara bid'ah. Tapi kita tengok hadis Nabi SAW, banyak je sahabat-sahabat yang buat perkara yang baru. Macam mana kita nak balancekan antara hadis setiap perkara yang bid'ah dan ada sahabat buat benda yang baru? Adakah sahabat yang buat benda baru tu buat benda yang sesat? Tak mungkin. Sebab Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Nabi kata, kamu hendaklah berpegang dengan sunnah aku. Tapi tak berhenti di situ. Dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Khalifah-khalifah aku, pengganti-pengganti aku, al-mahdiyyin, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, addu alaihim bin nawajid. Peganglah sunnah mereka itu dengan gigi geraham kamu. Jadi Nabi suruh kita berpegang dengan sunnah sahabat Nabi, terutama khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ini ada di antara mereka, bahkan semuanya buat perkara yang baru yang Nabi tak buat. Jadi kalau kita pakai takrif asal, bid'ah ini segala perkara yang baru, bercanggah dengan hadis ni. Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa bid'ah yang Abu Bakar buat? Mengumpulkan Al-Quran. Zaman Nabi SAW dilarang untuk kumpulkan Al-Quran. Nabi tak pernah suruh kumpulkan Al-Quran, bahkan Nabi tak pernah suruh tulis Al-Quran pada asalnya. Tapi ada akhirnya Nabi suruh tulis Quran, dan Al-Quran ditulis pada pelapah-pelapah tamar dan di kulit-kulit kayu. Tapi tak dikumpulkan. Sahabat tu ada surah ni, sahabat tu ada surah ni, sahabat tu ada juzuk ni, sahabat tu ada juzuk ni. Tak dikumpulkan. Sebab Nabi tak pernah suruh kumpulkan. Dan ketika itu sahabat banyak yang menghafal Al-Quran, semua 30 juzuk dalam dada. Kebanyakan sahabat begitu. Sebab tu mereka boleh khatamkan Al-Quran sehari sekali, 3 hari sekali, sebab mereka baca laju. Okey? Maka bila zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai para hufaz meninggal. Para hufaz meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar ni takut. Sayyidina Umar takut, kalaulah ramai hufaz meninggal dunia, nanti Al-Quran siapa nak jaga? Macam mana nak jaga Al-Quran sampai ke generasi yang akan datang? Maka Sayyidina Umar cadang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk kumpulkan Al-Quran, tapi ditolak pada kali pertama. Sebab apa dia tolak? Takut-takut ni lah. Takut benda baru. Nabi tak buat. Nabi tak suruh pun aku buat. Macam mana aku nak buat? Jadi Sayyidina Abu Bakar asalnya takut nak buat benda ni. Akhirnya Sayyidina Umar push lagi. Akhirnya barulah Sayyidina Abu Bakar terima cadangan tersebut, dan dia melihat perlu pada zaman itu untuk kumpulkan Al-Quran supaya generasi akan datang boleh baca Al-Quran. Maka dikumpulkan Al-Quran pada zaman pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perkara tu bid'ah tak? Perkara yang baru tak? Perkara yang baru. Nabi tak suruh buat. Sahabat zaman Nabi tak buat. Nabi tak pesan untuk suruh buat. Okey? Tapi sahabat ni buat. Takkanlah sahabat ni buat perkara yang sesat. Sebab kalau berbuat perkara yang sesat, akan bercanggah dengan hadis tadi. Alaikum bisunnati wa sunnata ikhlas. Nabi kan suruh berpegang dengan apa yang mereka buat. Bermaksud, semua apa yang mereka buat semuanya betul. Sebab itu kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah menghukumkan as-sahabi kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Apa maksud adil? Mereka tak akan buat dosa besar dan mereka tak berterusan buat dosa kecil. Dan segala perbuatan mereka boleh menjadi hujah. Boleh menjadi perkara yang kita kata menguatkan kita punya amalan. Nabi tak buat, sahabat buat. Sahabat buat tak apalah. Maknanya menguatkan kita punya amalan kalau sahabat tu buat. Sebab sahabat mereka tak akan berbuat perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey?
Jadi, bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran, itu perkara bid'ah yang dia buat. Taib. Dan ini bid'ah. Kalau ni kata semua bid'ah sesat, nak gabung macam mana? Kita kata, hadis yang kullu bid'ah dalalah tadi, hadis yang umum. Dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain bermaksud. Bila Nabi kata, setiap perkara yang bid'ah tu sesat, ada takrifan dia. Bid'ah yang mana? Maka Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah, perkara baru yang dibuat tak bercanggah dengan syariat Islam. Dia benda baru, tapi dia tak ada larangan. Adapun bid'ah yang dalalah, perkara yang baru yang bercanggah dengan syariat, yang bercanggah dengan Quran dan sunnah. Sama tak? Sama tak bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah? Beza. Bid'ah hasanah ni, bid'ah yang baik ni, perkara yang baru. Baru Nabi tak buat, sahabat tak buat pun mungkin. Tabi'in pun tak buat. Tapi benda tu tak ada larangan dan tak bercanggah dengan Quran dan sunnah. Contoh. Sayyidina Abu Bakar tadi bila dia kumpulkan Al-Quran, pernah tak Nabi larang kumpul Al-Quran? Tak pernah Nabi larang. Tapi Nabi tak buat. Nabi tak pernah larang, tapi Nabi tak buat. Kalau ada larangan, Nabi kata, jangan kamu wahai sahabat-sahabatku kumpulkan Al-Quran. Ada larangan. Tapi tak ada larangan. Dan benda tu benda yang baru, tapi tak ada larangan. Tapi ada kebaikan tak? Ada kebaikan. Bahkan kadang-kadang boleh jadi wajib. Dalam ketika situasi Abu Bakar ni mungkin jadi wajib untuk kumpulkan Al-Quran. Kalau tak kumpulkan Al-Quran, mungkin kita tak boleh baca mushaf hari ni. Okey, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika zaman dia tengok orang dah tak sembahyang tarawih dah. Tak sembahyang dah tarawih. Sebab zaman Nabi keluar 2 hari ataupun 3 malam saja Nabi keluar tarawih, Nabi tak keluar dah malam yang keempat. Takut diwajibkan. Maka sahabat sembahyang sendiri-sendiri, tak sembahyang berjemaah. Di zaman Sayyidina Umar, dia tengok benda tu orang dah ramai melupakan adanya sembahyang tarawih. Maka Sayyidina Umar seru orang untuk mari sembahyang di masjid dan dia kumpulkan buat jemaah sembahyang tarawih. Nabi tak buat. Bukan Nabi tak buat, Nabi tinggalkan benda tu. Tak. Tapi Nabi tak larang. Nabi tak pernah larang. Jangan kamu berkumpul untuk sembahyang tarawih. Nabi tak pernah larang. Tak ada hadis Nabi larang. Cuma Nabi tinggalkan. Nabi berhenti buat jemaah, takut diwajibkan tarawih. Maka Sayyidina Umar kata, bila kata dah kumpulkan sahabat, dia kata, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah. Okey, Nabi Sayyidina Umar kata apa? Sebaik-baik bid'ah. Maksudnya itu bid'ah tak? Bid'ah. Tapi bid'ah dari segi bahasa. Perkara yang baru. Tapi bukan termasuk daripada bid'ah istilah yang Nabi kata segala perkara yang bid'ah sesat, bukan. Jadi bila Nabi kata segala perkara sesat bid'ah ni apa? Segala perkara bid'ah sesat ni apa? Bid'ah dari segi istilah. Iaitu perkara baru yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Zaman Sayyidina Uthman, apa bid'ah dia buat? Sayyidina Uthman, bila mari sembahyang Jumaat, orang mari lewat. Orang mari, lepas azan orang baru mari. Lepas azan, orang baru mari sembahyang. Jadi ketika khutbah, tak ada orang. Dah azan baru nak siap. Azan pertama baru nak siap. Kan lepas azan kata khutbah. Jadi, bilangan yang mari khutbah tak cukup 40 orang. Tak sah Jumaat. Maka Sayyidina Uthman buat keputusan, kena azan 2 kali. Azan dulu masuk waktu sekali, biar orang mari dulu. Nanti azan kali kedua nak menunjukkan khutbah dah nak mula. Jadi orang boleh dengar. Azan pertama tak macam khutbah lagi. Dia orang bersiap, mari berkumpul. Lepas semua berkumpul baru azan kali kedua untuk menunjukkan khutbah dah nak baca. Maka diciptakan azan 2 kali. Tujuannya apa? Supaya orang boleh dengar khutbah. Baik tak tujuannya? Tujuannya baik. Dituntut kita untuk dengar khutbah. Bahkan dikatakan khutbah tu menggantikan 2 rakaat sembahyang Jumaat dalam setengah pendapat. Menggantikan 2 rakaat sembahyang Zuhur. Jadi 2 rakaat dekat khutbah, 2 rakaat dekat sembahyang Jumaat. Jadi 4 rakaat Zuhur. Pada setengah pendapat lah. Jadi khutbah tu penting. Untuk mendengar khutbah dibuat benda yang baru. Boleh buat tak? Boleh buat. Nabi tak pernah suruh azan 2 kali. Tapi Nabi tak pernah larang. Tak ada larangan. Nabi kata, jangan kamu azan 2 kali. Tak ada larangan. Maka boleh dibuat. Sayyidina Ali, apa bid'ah Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali menghukumkan boleh berperang dengan orang Islam. Ketika dengan Muawiyah. Boleh berperang dengan orang Islam. Zaman Nabi mana ada berperang dengan orang Islam? Tak ada Nabi perang dengan orang Islam. Tapi zaman Sayyidina Ali dihukumkan kita kena berperang dengan Muawiyah. Sebab apa? Mereka dikira bughah. Bughah ni apa? Pemberontak. Pemberontak yang melawan kerajaan. Jadi kerajaan boleh bunuh mereka. Bughah.
Itu borak. Jadi Sayyidina Ali menghukumkan boleh berperang dengan orang Islam. Itu benda bid'ah. Tapi penting. Perlu dan betul keputusan Sayyidina Ali itu. Dan ada dalil-dalilnya. Maka Sayyidina Ali pun buat perkara yang bid'ah. Sebab apa saya sebut yang 4 ni? Sebab kita berdasarkan hadis tadi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il rasyidin al-mahdiin min ba'di. Sahabat lain banyak lagi yang buat bid'ah yang baik. Ada sahabat yang reka doa iftitah. Tengok semayang dibaca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tengok semayang dibaca kuat. Nabi jadi imam. Lepas semayang Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Aku ya Rasulullah. Dia takut nak jawab asalnya. Katanya, aku melihat malaikat berbondong-bondong, berlumur-lumur untuk tuliskan pahala kamu. Apa yang kamu baca. Maka disunatkan baca doa iftitah sebelum baca Fatihah. Siapa yang buat? Sahabat yang buat. Bukan Nabi yang suruh, Nabi tak ajar pun. Antaranya apa lagi? Membaca Allahumma salli Muhammad, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, sampai ke akhirnya. Zikir kita baca ketika i'tidal. Juga sahabat yang baca. Ketika Nabi suruh, Allahumma salli Muhammad, Nabi suruh kumpulkan harta-harta infak. Nabi kata kita nak pergi perang ni, kita perlukan harta yang banyak. Jadi sahabat pun buat keluar harta, buat keluar dinar, buat keluar dirham. Ada seorang sahabat ni dibawa uncang kain. Uncang kain ke uncang kulit gitulah dia bawa. Ya Rasulullah, boleh tak aku nak kumpulkan duit-duit dalam ni semua? Nabi kata bagus. Nabi suruh kumpul. Jadi dia buat uncang untuk memudahkan nak letak barang sedekah. Nabi tak pernah ajar, Nabi tak pernah buat. Sahabat lain banyak buat benda yang baru ni. Jadi apa takrif bid'ah yang sebenarnya? Bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada larangan daripada Allah, ada larangan daripada Rasul, baru tak boleh buat benda baru. Contoh, dia nak semayang isyak esok, semayang subuh esok nak semayang 4 rakaat. Saya nak semangat nak semayang subuh esok aku nak semayang 4 rakaat subuh. Bagus tak tambah rakaat dalam ibadah? Bagus tak tambah ibadah? Bagus. Tambah ibadah bagus. Tapi bercanggah dengan nas. Bercanggah dengan semayang subuh. Nabi memang letak ada 2 rakaat, maka bercanggah di situ. Maka kalau ada percanggahan, barulah termasuk daripada bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Jadi ada 2 bid'ah, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Yang dilarang oleh Nabi ni apa? Bid'ah dalalah. Ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdath, buat perkara baru, fi amrina, dalam agama kami, ma laysa minhu, yang mana perkara itu bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Golongan-golongan yang suka membid'ahkan, mereka biasa pakai hadis ni. Apa kata Nabi? Siapa yang buat perkara baru dalam agama, ma laysa minhu, yang mana perkara itu bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Sebenarnya hadis ni bukan untuk mereka, bahkan untuk kita. Hadis ni menguatkan kita, mengatakan, betul Nabi kata begitu. Nabi kata siapa yang buat benda baru dalam agama, yang benda tu bukan daripada agama. Maksudnya, kalau tak ada sokongan daripada agama, baru tak boleh buat. Macam tadi kita Allahumma salli Muhammad, kita buatkan uncang untuk memudahkan orang berinfak. Suruhan agama tak suruh infak tu? Suruhan agama. Kita memudahkan orang untuk beribadah. Macam pakai mikrofon. Agama tak tu? Azan kan dalam bab agama. Dia dituntut tak? Dituntut. Sebab selagi mana sampai suara muazzin kepada orang yang mendengar, dapat pahala dia. Muazzin. Contoh lagi, buat tahlil. Buat tahlil ni sahabat tak buat, tabi'in pun tak buat. Majlis tahlil. Orang meninggal, kita buat majlis. Jemput orang semua, buat makan. Tujuannya supaya orang mari berzikir. Dan pahala tadi disedekahkan kepada si mati. Dituntut tak benda tu? Yang pertama, berzikir. Dituntut. Berkumpul untuk berzikir. Dituntut. Jamu orang makan. Dituntut. Tak? Mengeratkan silaturahim. Dituntut. Berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Dituntut. Semua tu dituntut. Tapi Nabi tak buat benda ni. Maka dia bid'ah hasanah ke adalah hasanah. Sebab apa? Man ahdatha fi amrina haza, barang siapa yang buat dalam agama kami ni barang yang bukan daripada agama, maka dia tertolak. Maknanya kalau barang tu berkait dengan agama, maka dia diterima. Sebab dia dalam agama. Sebab segala benda yang kita buat dalam tahlil tu dituntut. Baca Al-Quran, baca zikir, baca selawat.
hatta dok disedekahkan pahala pun benda tu dah baik dah. Apatah lagi disedekahkan pahala kepada si mati. Itu termasuk daripada kebajikan kita kepada orang yang mati. Majlis maulid contohnya, majlis maulid. Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in pun tak buat, tabi'in pun tak buat. Lepas zaman tabi'in baru ada yang buat. Baik, apa isi maulid tu? Isi maulid mula-mula baca Al-Quran, baca sirah Nabi, selawat beramai-ramai, berkumpul untuk dengar pujian-pujian pada Nabi SAW, dengar tazkirah, akhir ada makan contohnya. Tak? Bukankah setiap benda tu benda yang baik, benda yang agama tuntut kita buat? Cuma kita gabungkan sekali. Ada larangan ke gabungkan sekali? Tak ada larangan. Maka benda tu asal hukumnya adalah apa? Harus. Tak, tapi kalau memang bertujuan untuk meningkatkan agama kita, boleh jadi sunat. Boleh jadi sunat. Bahkan boleh jadi wajib. Contoh, kampung tu orang tak akan kenal Rasulullah melainkan dengan maulid. Maka maulid jadi wajib. Satu kampung ni tak kenal Nabi Muhammad SAW, tapi kalau buat maulid orang boleh kenal Nabi. Kalau mengajar tak ada orang mari. Kalau ni tak ada orang mari. Kalau buat maulid orang mari. Maka jadi wajib maulid ketika itu. Bergantung kepada apa faedah daripada majlis tersebut. Boleh faham? Maka hadis Nabi yang menceritakan tentang bid'ah itu adalah bid'ah yang dalalah. Bid'ah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka bid'ah ada dua. Maka hadis tadi dipanggil hadis umum yang dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain yang menceritakan sahabat-sahabat buat perkara yang baru yang Nabi tak larang mereka buat benda tu. Kalau kita pakai umum hadis ni, maka haramlah mereka kumpulkan Al-Quran. Haram juga perkara bid'ah yang mereka buat di zaman Nabi. Baca iftitah tadi, baca doa Sami Allahu liman hamidah tadi. Itu semua benda yang Nabi tak ajarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh kamu, mu kena buat. Apa yang Nabi apa yang Nabi larang, mu kena tinggal. Maksudnya, apa yang Nabi suruh, kita kena buat. Apa yang Nabi larang, bukan Nabi tinggal. Sekarang ada orang salah faham, dia kata, apa yang Nabi tinggal, kita kena tinggal. Sebenarnya, Allah kata, apa yang Nabi larang, baru kena tinggal. Nabi tak larang, boleh buat. Selagi tak dilarang, maka benda tu boleh dibuat.